إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Demikian lagi situ. Demikian lagi wajib atas mereka itu memberi sedekah dengan suruh imam. Ini dipanggil wajib arif. Wajib sekira-kira baru datang arahan baru. Ya, sekira-kira asar sedekah dia dibagi dua. Yang zakat dipanggil sedekah wajib. Adapun sedekah biasa ni tatawwu' sunat hukum dia, tak wajib. Tapi bila arahan pemimpin imam dalam masalah istisqa, maka dia jadi wajib. Kita tajuk semayang istisqa. Ya, tajuk kita ni salatul istisqa, ai talabus suqyah, memohon minta hujan. Kemarau dah berlaku 6 bulan, 7 bulan, air semua dah kering, dan pokok dah mati, bumi dah apa? Tanah dah merekah lah. Jadi kita pun buat sembahyang istisqa minta hujan. Maka di antara kafiat yang dibuat yang terbaik ialah beberapa cara. Di antaranya apa? Arahan daripada sultan atau raja supaya mereka yang boleh minta memberi sedekah, beri sedekah. Tujuannya minta as-sadaqah tadfa'ul bala. Sabda Nabi SAW, sedekah itu menyebabkan Allah Ta'ala hindarkan akan bala dan musibah. Jadi bila arahan daripada orang atas, ya, maka hukum dia asal sunat. Dari sini berpindah jadi wajib sebab nisbah arahan. Ya, wajib taat kepada pemimpin apabila arahan dia tidak bercanggah dengan syariat. Itu maksudnya. Dan wajib atas mereka itu memberi sedekah jika dia mampulah. Kalau tak mampu tak wajib. Zakat pun pada tak mampu dia tak wajib. Ya. Dengan suruh imam, mana suruh sultan atau raja atau pemimpin, dan memerdekakan dengan sekurang-kurang, dan memerdekakan itu dengan sekurang-kurang bayang dinamakan sedekah. Ini takluk atas ni. Mana disuruh imam bersedekah dan memerdekakan. Ya, manakala ada hamba. Kemudian dengan sekurang-kurang ni takluk pada kata apa ni kalam tadi, memberi sedekah tu. Dengan sekurang-kurang barang yang dinamakan sedekah. Adapun had banyak mana itu kemampuan masing-masing lah. Itu sebab nak mengambil kelebihan dalam hadis Rasulullah SAW. As-sadaqah tadfa'ul bala. Ya. Orang tua dulu kita kalau nak pergi musafir ke jauh dia sedekah kan. Cari bagi miskin ke, dah dia bagilah berapa RM1 RM2 ke. Makna nak ambil keberkatan. Ya, kelebihan fadilat bersedekah itu amat dikasihi oleh Allah Ta'ala pada fakir miskin dan sebagainya. Itu menyebabkan Allah Ta'ala tolak bala. Bukan diri sedekah itu menolak bala. Tidak boleh memberi kesan melainkan Allah Ta'ala saja. Ya, al-khalaiq la yadurru wa la yanfa'. Makhluk ni hukum dia tidak boleh manfaat dan mudarat. Yang memberi manfaat mudarat hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Jadi sedekah tadi menjadi sebab. Kita sedekah jadi sebab redha Tuhan. Dengan sebab itu Tuhan elakkan musibah, bala dan seumpamanya. Macam kita bacalah surah sebagai kelebihan kan, Waqiah sebagainya, menarik rezeki. Bukan diri surah itu memberi kesan, tak boleh. Yang memberi kesan mendatangkan rezeki, menarik semua Allah Ta'ala itu hak mutlak, tunggal. Itu mengesakan Allah Ta'ala, tunggal dalam memberi, dalam menarik, semua dia saja. Adapun yang tu dipanggil asbab saja. Ya, sebab-sebab lahiriah. Dan sekurang-kurangnya barang yang dinamakan sedekah dengan syarat bahawa adalah ia lebih daripada barang yang berkendak kepadanya pada fitrah.
Walaupun makna disunatkan bersedekah, tapi dia kena jaga dulu. Makna dia kena jaga dulu iyal ataupun keluarga dia, nafkah yang wajib. Ya. Dia ada juga sedekah dewan, dia tak diletakkan fiqhul aulawiyat, kefahaman keutamaan. Dalam hadis ada. Kalau tuan buka dalam hadis Mustika Hadis juzuk keempat bahagian zakat. Dia ada keluarkan hadis Nabi SAW. Seorang ni sampai isteri dia mengadu, laki tak bagi nafkah, tapi dia dengar sedekah dia gajian berimpak saja. Rupanya yang sunat dia buat, yang wajib dia tinggal. Terjaga. Saya pun ada pernah je, dia orang telefon kan, dia telefon suami dia ni tak bagi rezeki gini-gini. Kita terperanjat. Bila dia telefon, dia kata suami dia tak bagi nafkah, kita terperanjat. Sebab suami dia kadang-kadang beri sumbangan untuk kerja-kerja agama Islam. Banyak, ribu tuan. Takkan dia tak bagi. Rupanya dalam hadis ada. Dalam hadis Nabi SAW ada berlaku benda macam tu. Maknanya mereka tak letakkan benda tu mengikut fiqhul aulawiyat, kepahaman keutamaan. Yang pertama apa? Wajib dia kena selesai. Dah wajib baru dia buat yang sunat. Sedangkan nafkah untuk ahli keluarga adalah wajib. Itu maknanya. Sebab sini letakkan selepas daripada mereka selesai tu. Padanya pada fitrah. Dan apabila menentukan ia akan kadarnya atas tiap-tiap manusia, nasaya lazim akan dia demikian itu jika ada lebih dari itu pun syarat, jika ada lebih daripada kifayah umur yang ghalib. Jikalau sekiranya sultan atau pemimpin ditetapkan semua kena keluar RM10 misalnya ni kan. Jadi manusia tak sama, bagi orang kaya RM10 dia main jempak macam RM1 ya kan. Tapi kalau orang yang pendapatan sangat kurang, RM10 itu besar bagi dia. Jadi tak sama. Jadi oleh kerana itu kena bagi, tapi letak syarat jika ada lebih. Jika ada lebih daripada kifayah, mana daripada keperluan dia. Kalau tak ada lebih, tak payahlah. Zakat yang wajib pun tak kena. Kalau dia sendiri tak cukup, bahkan dia pula boleh menerima zakat. Daripada kifayah umur ni yang ghalib. Sebab umur ghalib ikut umur Rasulullah SAW 63 tahun. Itu umur ghalib. Dalam bab zakat ni dia ada pelik sikit kan. Orang ada simpanan di bank, dia boleh terima zakat. Yang ni dalam bank 1 sen pun tak ada, tapi tak boleh terima zakat. Pelik. Mana taswir masalah dia? Seorang ni dalam bank dia ada simpanan dia 30,000. Ya. Umur dia 30 tahun. Dia tak ada nafkah, dia tak ada pekerjaan, dia lumpuh. Maknanya dia fakir usaha dia tak ada. Pendapatan pun tak ada, tu dia tinggal. Ya. Jadi 30,000 nak dihancurkan umur sampai 63 tahun, 33 tahun dia nak hidup lagi dengan duit 30,000. Agak cukup tak cukup kan. Barang serba murah kan. Kejap naik barang. Maknanya kalau dikira tak cukup. Bila tak cukup, mana dia boleh terima. Tapi duit di dalam tu boleh keluar zakat. Tu baik gitu. Ya, tu cukup nisab. Yang ni pula duit tak ada sikit pun dalam bank, tapi tak boleh terima sebab dia kaya nafkah. Dia perlu belanja sebulan 4,000. Dia kerja dapat 4,000. Cukup ngam-ngam kan. Maknanya dia kaya usaha. Maka dia tak boleh terima. Dalam bab zakat kena teliti betul. Innamas sadaqat lil fuqara. Maka fakir dibagikan 3 oleh ulama fiqh. Fakir harta benda, dia tak ada. Kemudian fakir nafkah, tak ada orang support dia. Kemudian fakir usaha, dia tak ada kerja. Harta tak ada, usaha pun tak ada, orang support dia pun tak ada. Maka baru dia boleh terima zakat. Yang banyak dia orang keliru, dia ni tak ada harta, kan? Kemudian usaha pun tak ada kerja, duduk. Dia orang pun bagi zakat. Rupanya ada orang support banyak. Tiba pagi raya tengok kereta 10 biji ada, besar-besar rupa anak dia punya kereta. Dia seorang duduk, anak dia setiap bulan bagi. Yang ni bagi 1,000 sebulan 10,000 masuk. Dia seorang. Jadi kita tak teliti, rupanya kita tersilap. Dia pula bila orang bagi zakat dia senyap. Maka hukum dia ambil itu haram hukum. Sebab apa? Dia tak sampai taraf fakir nafkah. Sebab ada orang bagi nafkah, dia anak dia 10 orang, tegap-tegap. Seorang bagi 500 pun tak habis makan dia seorang. Tapi pada segi zahir orang tengok dia macam orang miskin, tak ada kerja, duduk seorang kan. Sebab tu nampak zakat dia kena teliti. Kalau takdir yang kita bagi zakat,
kedudukan orang tadi begitu, zahirnya tak ada kerja, dan dia pula tak nampak ada harta, tapi ada orang sponsor dia, ada orang tanggung dia, anak-anak dia. Kita pun tahu, oh tersilap kita bagi. Jadi jawab dia kena qada balik. Zakat kita dulu tidak sah. Tidak sah, kena qada balik. Dan dia tu kalau dia tahu, wajib dia kena ganti balik. Mana zakat orang bagi ke dia, kena pulang balik, kena bagikan pada fakir miskin balik. Ya, tu. Nampak zakat dia ada pelik sikit. Dia bab zakat ni dengan bab lain sembahyang dan sebagainya, ada beberapa benda yang dipanggil tidak ada persamaan. Kalau bab zakat, apa tidak ada persamaan, dan di antaranya apa syarat yang tak ada dalam zakat tapi ada dalam yang lain. Antaranya apa? Akil, berakal. Ya. Kita nak ibadat, nak sembahyang ke apa semua, kena akilun balighun. Dia akil, balik, baru dia wajib. Kalau dia belum akil balik, dia tak wajib. Ya, tapi zakat dia tak kira akil balik. Ya, walaupun dia belum balik lagi, umur dia 10 tahun baru. Tapi harta dia dalam bank banyak. Dia anak tunggal, bapak dia korporat meninggal, duit ada 3 juta dalam bank. Dia anak lelaki, dia makan asabah, semua dia kaut. Ya, maka ketiga tu apa? Tiap-tiap tahun dia kena keluarkan zakat simpanan dia. Ya, siapa keluarkan? Pemegang amanah harta dia. Dia kena uruskan tu. Itu sebab dalam hadis Nabi kata, jangan kamu biarkan harta anak yatim dimakan oleh zakat. Apa maksud dia? Dia anak yatim, ya, tapi dia kaya. Bapak dia meninggal tu, dia seorang pula anak lelaki kan, semua bolok ke dia, juta di dalam bank misalnya dia. Jadi Nabi kata, jangan kamu biarkan harta dia dimakan oleh zakat. Maksudnya kembang biakkanlah harta itu. Masuklah saham apa ke, perniagaan ke, untuk budak tu kan, dia ada kembang. Jadi kalau kita tak buat begitu, tiap-tiap tahun dia akan kurang. Ya, zakat wajib kena beri. Ya, sebab tuntutan zakat ada di situ. Itu maksud dia. Maknanya apa? Maksud dia, dalam bab zakat, dia tidak ada syarat akil balik. Hatta orang tu gila sekalipun, kan? Harta dia banyak, tiba-tiba dia kena penyakit, gila. Jawab dia apa? Kena keluarkan zakat itu. Membersih. Sebab apa? Itu hak fuqara yang telah ditauzik, dibagikan oleh syarak. Dalam kekayaan atau di nisab tu, orang fakir miskin ada hak dekat situ. Dia kena dikeluarkan, dibersihkan harta. Atau diihtimal, mana ditanggungkan bahawa dikatakan demikian, ditentukan itu yang hampir yang wajib pada zakat fitrah lah. Atau pada perkara orang yang wajib baginya kafarah. Itu pun bentuk benda wajib. Fitrah wajib, zakat harta wajib, ya, kafarah, semua bentuk wajib lah. Dan iktibarkan hadis kira-kira wajib, ya, dijualkan bagi salah satu daripada keduanya jika disuruh memerdekakan sahaya. Semua juga wajib kita apa? Arah. Sultan kata, kau ni ada apa ni? 2 biji kereta ni ada. Pasal pakai 2. Dah haji belum pergi? Belum. Beli kereta cash. Pergi jual sebiji haji. Maknanya apa? Bila arahan saja daripada apa? Sultan kata, oh kena jual. Boleh pergi haji. Jawab dia, arahan tu kena wajib. Ya, sebab arahan. Sebab dia pun dah apa tu? Cukup memadai sebiji, cukup dah kan kenderaan. Tengok kat rumah dia macam Yuska kereta. 10 biji. Jangan lagi haji belum. Mana pergi? Lain cerita. Dia beli benda padahal syarat dia dah cukup. Samalah tadi mana arahan, bila raja arahkan beri sedekah dan dia mampu. Ya, ketiga nak istisqa, wajib. Wajib atas dasar menurut arahan pemimpin atau sultan selagi arahan dia tidak bercanggah dengan syariat. Itu mana? Dan disuruh puasa yang lain daripada istisqa ini, wajib puasa sehari juga. Ya, kalau ada arahan begitu, maka kita buat sehari pun termasuk menunaikan jugalah. Ya, cukup itu. Dan jika dituntut oleh imam, mana oleh sultan, oleh raja, akan yang lebih daripada demikian itu, wajib taat baginya dan hasil wajib taat imam. Ya, dan barang yang disuruhkan di imam tadi pada zahir dan batin, dan pada barang yang lain daripada yang haram dan makruh. Kalau disuruh tu benda haram atau benda makruh, tu tak boleh taat lah. Ya, pada hadis Nabi kata, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak ada taat pada raja, pada pemimpin bila disuruh tu benda maksiat, ya, kepada Allah Ta'ala. Sebab tu taat kepada Allah Ta'ala mutlak.
Taat pada Rasul mutlak juga. Taat pada lain, ibu bapa, pemimpin, ibu bapa dan sebagainya, itu tidak mutlak, dia muqayyad. Selama arahan tu tak bercanggah, kita wajib taat. Tapi kalau bercanggah tak boleh. Dia arah kita buat kan, satu perhimpunan majlis apa? Majlis minum arak. Ada lagi kena bagi sumbangan. Kita nak buat pesta arak, hukum dia haram kita bagi. Tak boleh taat, sebab itu ada benda yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh taat. La ta'ata li makhluqin. Sebab dalam ayat dia punya kedudukan, ayat gaya ayat Tuhan, ayat Quran tu lain, tak sama. Ya, atiullah. Kemudian wa atiur rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah didatangkan lafaz atiullah rasul wa atiur rasul. Sama tu, taat. Makna taat Allah dan Rasul tak boleh bertikai. Adapun ulil amri, pemimpin ataupun sultan ataupun gaji orang atas, dia tak ada lafaz atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Dia tak kata wa ati'u ulil amri tadi. Ya, kalau kita perhati ayat Quran, mana nandakan taat Allah Rasul itu mutlak, tidak boleh dipertikai. Adapun taat kepada makhluk, tengok kalau benda tu maknanya tak bercanggah, wajib kita taat. Kalau tidak, tak wajib ditaati. Sebab itu ada nas daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib pada puasa itu ia bermalam akan niatnya. Bagi orang puasa dan takyin. Di dalam mazhab Imam Syafi'i kita, puasa wajib kena letak niat di waktu malam. Adapun puasa sunat boleh niat waktu siang selama dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ya. Dalil itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama liman lam yubayyitin niyah. La siyama, tidak ada puasa. Mana tak sah puasa. Liman, bagi mereka, lam yubayyitin niyah, yang tidak mempermalamkan niat dia. Mana niat terletak waktu malam, tak boleh. Sebab asal kaedah kita, di dalam hadis ni ada satu kaedah. Dia panggil iza daqad amru ittasa'ah. Apabila benda urusan tu sempit, jadi syarat buka luas. Sebab asal dalam masalah niat, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, apa ta'rif niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Mana qasad satu sertakan perbuatan. Contoh semayang. Ya, kita angkat je takbir, Allahu akbar, sentak masuk niat. Tak boleh kita nak niat naik tangga tadi ke, ataupun tak sejadah dan niat tu mazhab lain. Atau ada perbahasan khilaf antara 3-4 mazhab. Ya. Mazhab lain niat luar pun tak apa, sebab tu dia panggil niat. Bagi Imam Syafi'i, luar tu bukan niat lagi, itu dia panggil azam baru. Beri niat serentak. Ya. Oleh kerana puasa merupakan masyakkah, nak serentakkan niat ketika terbit fajar, banyak tak puasa ni. Kan? Fajar nak subuh berdiri tunggu fajar. Fajar terbit je saja aku puasa. Wah, barak je. Ketika gelap tak ada fajar, pakai tak puasa dia. Jadi kerana tu diberikan rosak. Dia berikan apa, Nabi berikan dibuka. Maknanya apa? Dibuka. Maknanya boleh niat di waktu malam. Nabi letakkanlah siyama liman lam yubaitin niyah. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meletakkan niat di waktu malam. Maka ditanggung sama mazhab Syafi'i, puasa wajib. Adapun hadis Sayyidina Aisyah, satu hari Rasulullah tanya, ya Aisyah, apa bekalan makanan ada di dapur? Tak ada. Kita puasa je lah. Bermakna puasa sunat. Padahal dah siang hari. Adapun Hanafi tak ada. Dia tak kira siang malam pun boleh niat tentang sah, wajib pun boleh niat siang. Tu mazhab lah, tu benda khilaf ulama. Dan wajib pada puasa itu ia bermalamkan niatnya. Bagi orang yang puasa lah, dengan takyin, dan dia kena takyinkan puasa apa tu. Dan apabila tiada bermalamkan niat pada malam dan berniat ia pada siang hari, nasai sahlah puasanya dan jatuh, mana berlaku jadi sunat mutlak. Dia tak jadi benda wajib tadi. Dia ada beberapa perkara yang kadang-kadang dia berpusing sendiri, dan dia jadi berpusing. Dia batal, tapi dia pergi kepada sunat mutlak. Yang wajib tadi tak tertunai lagi maknanya. Banyak ibadat kita niat lain, dia jadi lain pada internet.
Contohnya dalam bab semayang qasar, ya. Dalam fiqh kita tidak boleh orang semayang kasar mengikut orang semayang tamam. Kita musafir, tiba-tiba setengah jalan berhenti, ya, berhenti semayang zuhur jalan. Jadi kampung tu, orang kampung ni semayang 4 rakaat lah. Kita nak buat semayang kasar, maka kita tak boleh ikut mereka semayang sempurna 4. Kalau kita nak semayang kasar, kena buat grup 3 kasar saja. Tak boleh diikut. Apa makna tak boleh? Itu masalah dia. Yang dikatakan tak boleh orang semayang kasar mengikut orang semayang tamam, maksud dianya tak boleh itu bukan batal semayang. Tak boleh itu maknanya niat dia larah. Musalli fadla zuhri raka'ataini, maksudnya imam makmuman. Aja aku semayang zuhur 2 rakaat kasar ikut imam. Tiba-tiba imam orang kampung ni semayang tamam. Jadi mana automatik semayang dia bertukar jadi tamam. Itu maksud dia. Maksud tak boleh itu makna niat kasar dia terbatal. Dia jadi niat tamam. Semayang tak batal. Ya, itu maksud tak boleh. Bukan tak boleh makna tak sah. Orang semayang kasar ikut orang semayang tamam tak sah. Bukan tak boleh tak sah. Tak boleh maknanya apa? Niat mulghah. Niat tu dilarangkan. Mana dia bertukar sendiri. Dia bertukar jadi tamam. Jadi dia kena semayang 4 juga lah. Kalau dia nak buat 4, 2 sama dia, dia kena sama-sama dia je lah. Begitulah di sini. Bila tentukan tadi puasa wajib, tiba-tiba tak ta'yin sini jadi apa? Jadi boleh puasa sunat. Jadi puasa sunat. Jika tidak dimalamkan niat pada malam dan berniat ia pada siang hari, lepas subuh baru niat, saya sah puasanya dan jatuh mana apa jatuh jadi jadi sunat mutlak dan memada daripada puasa yang disuruh. Maka bermalam akan niat itu menolakkan haramnya jua. Jadi maknanya nisbah kepada tuntutan sultan tadi, lepaslah kalau dia buat kan puasa. Habis. Dan satu lagi, dan jika tiada ia berniat pada siang hari jua, nasaya tiada wajib atasnya imsak. Ini pun ada perbezaan. Dan jika tiada ia berniat pada siang hari jua, nasaya tiada wajib atasnya imsak. Kerana imsak itu tertentu pada puasa Ramadan. Bulan Ramadan dipanggil syahrul imsak, bulan menahan diri. Apa beza dia dengan puasa lain yang wajib? Kita qada Ramadan. Orang perempuan biasa kadang-kadang yang zuzur dia tak puasa, jadi mesti nak qada. Dia nak qada bulan Muharram misalan dia. Kan? Dia nak qada. Besok saya nak puasa sunat lah. Dia malam tu dia kena niat. Tiba-tiba malam tu dia terlupa niat nak puasa qada. Besok tak jadilah puasa, makan je lah. Tak ada apa-apa. Ramadan jangan. Kalau Ramadan malam kita lupa niat dan kita tak bawa niat taklid Imam Malik niat sebulan di awal Ramadan, tiba-tiba kita terlupa niat, maknanya puasa dia tidak sah. Tapi dia tidak boleh makan minum, dia kena keadaan imsak macam orang puasa. Ini kita tengok bau tengah hari, bau sambal tumis. Bau sup pun ada pasal niat. Anak malam tadi tak niat Syekh. Tak boleh. Tak boleh. Jawab dia kena imsak. Wajib imsak. Apa makna wajib? Dapat pahala. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang dia beri pahala bila buat dan dia azab bila kita tinggal. Bermakna imsak tu wajib. Dapat pahala imsak. Di puasa dia kena qada baliklah. Ya. Jaga tu. Banyak dia orang kadang keliru tu. Dia tak niat, dia kenuri siang hari tu. Sepiuk dia masak kan. 3 lauk dia makan. Jangan. Lain. Tu bulan Ramadan dia lain. Ada pun bulan lain daripada Ramadan ada apa? Dia tak niat malam, besok makan je lah. Kan tak puasa. Maka bila tiada bermalam berniat pada malam, berniat pada siang hari, nasaya sah puasa situ ni. Dan jika tiada ia berniat siang hari juga, nasaya tidak wajib atasnya imsak selain Ramadan. Kerana imsak tertentu bagi puasa Ramadan saja, ya. Dan tiada wajib diqada. Yang tadi, ya. Jika luput daripada kerana wajib bukan ain diri, tu. Sultan suruh kita puasa, kan? Nak semayang istisqa ni, puasa sedekah, lepas tu hari tarikh sekian keluar ramai-ramai ke padang, kita buat semayang minta hujan. Tiba kawan ni tak niat malam dah tak jadi puasa, makan. Habis kena qada, tak wajib qada.
Sebab tu wajib qada itu bukan wajib aini. Wajib nisbah pada diri ibadat. Macam puasa tu memang diri puasa tu dah wajib. Ini dia puasa sebab arid benda baru datang. Apa dia benda baru datang? Arahan sultan. Tu benda baru datang. Seki asal dia tak wajib. Tapi bila dia tak buat, habislah tak payah qada apa pun. Dan tiada wajib qada jika luput daripadanya. Namun tanya ini puasa apa? Puasa qada. Apa kata? Itu istisqa tak buat. Tak payah. Tak payah, tak ada hukum tu. Ya, dia tak dituntut situ. Kerana wajib dia bukan ain dirinya, bukan ain diri di ibadat. Kalau Ramadan, ain diri dia tu memang wajib. Ya. Dan hanya kerana arid, apa nak arid? Benda baru datang. Apa yang baru datang? Suruh imam. Sebab tu arahan daripada sultan tadi jadi wajib. Tapi bila dia dah tak buat tadi niat malam, habis itu je lah, tak payah qada. Habis. Dan memadalah atas nikmat kerana Syekh Ramli ia puasa pada demikian hari itu daripada nazar boleh. Sultan arah kan nak keluar, tiba-tiba pada itu kena air di nazar atau di qada atau kafarah atau sunat Khamis Isnin, ya, kerana maksudnya ada puasa juga. Jadi maknanya sultan suruh hari itu, tiba-tiba hari itu dia puasa Senin, niat puasa Senin, niat puasa Khamis atau niat puasa qada atau niat kafarah, boleh, tak ada masalah. Jangan dia ada diri puasa je. Ini ibadat yang dipanggil ghairun maqsudun bizati. Di dalam fiqh ni kan, kalau ibadat ada dua, satu maqsudun bizati, satu lagi ghairun maqsudun bizati. Kalau dikasatkan dengan diri ibadat, maka ibadat itu tak oleh iktiran. Semayang duha itu dipanggil maqsudun bizati, dikasatkan dengan diri dia. Adapun semayang tahiyatul masjid itu tidak dikasatkan diri dia. Ya, mana kita masuk masjid, kita semayanglah, nak semayang apa pun asas semayang. Jangan duduk kecuali semayang 2 rakaat. Itu dituntut oleh Rasulullah SAW. Apa semayang? Buat apa pun tak boleh. Nak buat semayang wajib qada ke, nak semayang apa ke, kan, tak ada masalah. Maka semayang macam ni dia boleh apa? Cantum. Dia datang Jumaat lewat kan. Tiba-tiba masuk je imam datang ke biasa Jumaat, dia boleh cantum. Usalli fardal Jumaah, ya, ma'a tahiyatul masjid. Saja semayang fardu Jumaat serta tahiyatul masjid, makmuman dah tak nak, boleh jalan sekali. Itu juga puasa 6 kan. Itu dipanggil ibadat yang ghairun maqsudun bizati, tidak ditentukan atas diri dia. Asal ada je puasa dalam Syawal kan. Puasa qada pun boleh, ya, ataupun nak khususkan saja pun boleh. Atau ada dua dalam fiqh, dia ada satu dia khususkan, yang tidak dia khusus dia boleh jantung, ya. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Sahabat bagi apa? Faedah. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah, faidatun, satu faedah, ketahui olehmu bahawasanya hamba itu apabila membicarakan daripada mengenal dirinya pada sekalian jalan hingga berdirilah hari kiamat, tiada diperoleh baginya mendapat dia atas hakikah barang yang itulah atasnya. Kerana apa? Ia ajiz, ajizun fakirun daripada makrifat dirinya. Kita nak mengenal hakikat diri kita sebenarnya, Tuhan tak buka. Ya, kalau Tuhan buka lain, tak buka. Kata Tuhan pengarang sampai kiamat kau cari pun tak jumpa. Tapi kalau Ibnu Arabi, ya, dalam kitab dia maksud dia kenal diri apa? Tak ada engkau gitu. Ya, kalau mengenal diri nampak dia, dia itu belum kenal. Orang mengenal akan dirinya tak ada. Ya, yang ada dia saja. Padahal awal kitab apa? Bahawa ada ia, tiada engkau. Ya, perjalanan sufi, perjalanan hakikat makrifat Allah Taala, dia nak pergi ke arah mana? Ada ia, tiada engkau. Ada ia siapa? Huwallahu Taala. Yang maujud dia je, kita tak ada rentan. Bandingan nak mudah faham, kita dengan bayang tentulah. Kita kan jalan ada api malam kan, nampak bayang. Nampak tak bayang? Nampak. Tapi orang kira tak bayang. Datang berapa orang mak? 3 mana? Bayang. Kau gila bayang ni. Bayang orang tak kira. Ada tu. Ada tapi orang tak kira. Sebab apa? Sebab ada bayang, ada yang dipanggil muqayyad. Apa bayang? Dia muqayyad, dia berkait. Berkait dengan siapa? Dengan kita lah. Kita bergerak ni, bergerak. Kita diam ni, diam. Kalau kita bergerak ni diam, kita diam ni bergerak, itu tak lama lagi kot. Seminggu lagi kot. Jadi maknanya benda yang hakikat sebenarnya bergantung, itu pandangan sufiah wujud yang
Dia panggil majaz. Sandar je. Dia tak nak. Dia nak wujud yang betul-betul hakiki. Maka wujud yang hakiki tunggal dia, Allah Ta'ala. Wujud yang tidak berkait sesiapa, tidak terikat sesiapa, bahkan orang lain terikat dengan dia, orang lain bergantung dengan dia. Semua makhluk bergantung dengan Allah. Adapun Allah As-Samad, tempat tumpuan. Ya, dia tidak berhajat, dia Maha Kaya, Ghaniyun. Ya. Antumul fuqara, Allahu huwa Ghaniyul Hamid. Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Kalau Ibnu Arabi kata, hakikat kau kenal dia apa? Tiada engkau. Lagi nampak kita, ini ana, ni saya punya, ni saya buat, saya, oh orang tu belum kenal lagi. Ya. Dia kena hapuskan pandangan dia. Ghayyib nazar al-halqi ilaik. Buangkan pandangan makhluk pada kamu. Bin nazarillahi ilaik. Gantikan pandangan kamu kepada Allah Ta'ala saja. Ya. Dia nak sampai peringkat keperasanan hati kita hanya dengan dia saja. Ya. Makhluk ni kita buat tak perasan ni. Baru dia boleh sampai ke hadrat makrifat sebenar. Kalau lagi dia perasan makhluk, Tuhan dia buat tak perasan. Tu kacau. Dengan makhluk perasan, ya kemalu orang katakan, orang kata oh. Kalau orang dalam perut dia sampai kiamat dia tak sampai Tuhan. Dia kena buang tu, kata Imam Ghazali, selagi makhluk ada dalam perut kamu, dalam batin hati kamu, selagi itu kau mahjubun anillah. Kamu terhijab daripada Allah Ta'ala. Maka kena pantai pun. Pantai dengan apa nak buang tu? Zikrullah. Zikir semua dia menunjuk kepada apa? Kebesaran, keagungan, kehebatan, kedahsyatan Allah Ta'ala. Bila ternampak, terbuka di hijab kebesaran Tuhan, maka hilang dah pandangan pada makhluk. Hilang pandangan makhluk, itulah nokta awal dia nak buka jalan makrifat kepada Allah Ta'ala. Ya. Selagi ada dengan makhluk segar, orang duduk dalam makrifat ni, hati dia lapang. Sebab apa? Dia tak ada kisah. Dia tak takut celaan orang mencela, dan dia tidak harap pujian orang memuji. Kalau orang puji dia terangkat, dia tu belum lagi. Jauh lagi dengan Tuhan. Dan kalau orang cela dia termenung, jauh lagi dengan Tuhan tu. Tak bau jalan makrifat, dia tak bau lagi. Ya. Sebab makam ikhlas di dalam kitab ni pun ada. Barang siapa yang seronok minat bila orang puji dia suka. Bila orang caci dia cukup dia takut. Maka orang ni tidak berbau bau ikhlas. Kalau tak dapat ikhlas, bau pun tak dapat. Bau keikhlasan pun dia tak dapat. Ya, dia sampai kena sama istiwa uzzammi wal madhi minal ammah. Ya. Sama dia, orang puji dia pun dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Yang dia rasa ialah pujian Allah, yang ditakut ialah murka Allah Ta'ala. Bahawa dia betul siddiq hati dia dengan Allah Ta'ala. Imanu mar la yakunu mutakammilah hatta yarana nas kal ibil musilah. Seorang wali besar daripada India, dia buat dalam kitab di Hidayatul Azkiya. Imanu mar la yakunu mutakammilah. Iman seseorang takkan sempurna hatta yarana nas, sehingga dia tengok manusia semua ni kal ibil musilah, macam dia tengok unta gitu. Ya, dia pegawai ke dia gaji, dia boleh tengok orang sama macam orang kayu. Sebab apa? Dia pandang wujud yang sebenar, huwallahu ta'ala. Lain habis, semua tenggelam. Selagi nampak orang tu terkejut, oh jauh lagi. Tuan guru saya tu, wali besar Tuan Wajib Abdul Rahman, alim ulama besar. Selagi kau tengok minyak mati berbunuh tu terkejut, oh jauh umur lagi Tuhan. Tahu minyak mati bunuh? Orang dulu takut kan? Orang mati bunuh, perang di dagu kawan tu, dia ambil minyak tu, dia buat sihir. Dia main sihir. Ya, orang kata, uish, pasal tu, itu minyak mati berbunuh tu. Kalau kau pandang minyak mati berbunuh, tak sama macam pandang minyak kelapa. Jawab kau jauh dengan Tuhan. Kau terkejut tengok minyak mati berbunuh, dia apa? Dia makhluk. Khalqun min khalaikillah. Makhluk daripada makhluk Tuhan, apa? Dia tak ada apa. Ya, yang boleh memberi kesan saja dia saja. Itu nak latih dalam, nak pandang. Kita dah tahu bahawa dia saja, tapi perasaan mengacau hijab. Nampak seolah makhluk. Ini kena buang. Nak buang apa? Zikrullah. Zikir kena banyak. Apa pun obat dia pusing-pusing, zikir. Dia kena zikir. Zikir ma'al hudur. Zikir dengan hudur betul hati kepada Tuhan, dia akan membakar segala sangkutan hijab yang lain. Dia akan terang, lagi terang. Az-zikir lahu nurun. Zikir itu ada nur. Ya, itu dalam hadis tersebut. Dan ketahui yang bahawasanya hamba itu apabila membicara daripada mengenal diri, pada sekalian jalannya macam-macam lah, ya. Diri itu diri ni sampai dah tak berdiri dah. Ya, dia berharap kedai kopi kan, diri tu diri sebenar diri. Lala tak semayang pun dia. Oh, banyak kacau je. Ya. Hingga berdirilah hari kiamat, sampai berlaku kiamat, tiada diperoleh baginya mendapat dia atas hakikat sebenar. Terutama hakikat roh diri itu kan. Quran dah kata apa? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka akan bertanya kamu ya Muhammad hakikat roh. Katakan roh itu hakikatnya urusan Tuhan engkau. Ya.
Kalau hakikat roh pun kita tak boleh nak idrak, macam mana nak idrak nak dapat hakikat Allah Ta'ala yang lebih hebat, ya. Bagi kita ni benda tak nampak lebih hebat daripada nampak, kan? Benda tak nampak mengawal benda yang nampak. Betul? Roh nampak tak? Dikawal siapa? Jasad. Ya, jasad kita ni boleh bergerak, boleh berjalan sebab apa? Ada roh. Kalau roh keluar je apa? Habis. Terbagi, tunggu mandi kapan? Sumbat dalam liang lahat. Timbul saya jawab dia. Dah tak ada arti lah batang tubuh jasad tadi. Tapi yang kontrol apa? Roh. Roh tak nampak, dia kontrol benda yang nampak. Karen nampak tak? Tak nampak, dia kontrol benda nampak. Kipas berpusing, siapa kontrol? Karen kontrol. Aircon, dia kontrol. Betul? Ha? Kan ada benda lain. Ha? Satu India, peling. Dia kata, dia punya tuan tak nampak macam mana? Dah tak nampak, tak ada, kata. Budak senang kata, kau pergi panjat tiang elektrik tu, kau pergi pegang kabel. Hoi, mati lah ni macam. Kata tak nampak, tak ada. Oh ya. Baru dia mengaku. Dia kata ada benda tak ada memang tak nampak. Tapi benda ada tak semestinya benda ada tak semestinya nampak. Bahkan yang tak nampak tu lagi kuat daripada yang nampak. Ya, paling hebat, paling besar je apa dia? Huwallahu taala. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kau tak akan nampak Tuhan sekut. La tudrikul absar. Ya, kamu tak akan nampak memandang Allah di dunia ni, sedangkan Tuhan melihat kamu. Dia mengawal segala-galanya. Yang tak nampak tu mengawal nampak, tuan-tuan ni. Ada juga orang Melayu dia takut pun tak nampak apa? Hantu. Dia mengemang logo mu ni pasal ada. Dia tak nampak pun hantu tapi dia takut, tuan-tuan. Tu dia. Kerana apa? Ajizun faqirun, kerana engkau ajiz, lemah, fakir daripada makrifat dirinya, ya, dan daripada berdiri segala fi'linya, dan memilih baginya manfaat atau mudarat. Semua kita lemah, dan nak kawal diri kita pun kita tak boleh, kan? La amliku nafsi darran wala naf'an. Ya, wirid-wirid ini bawa dalam apa? Oleh Nabi SAW, kan? Antaranya apa? Tidak aku memiliki diri aku naf'an, darran, mudarat, naf'an, manfaat, tidak. Ya, sebenar-benar yang mengkontrol, yang menjaga mudarat, manfaat, huwallahu ta'ala. Ya, la yadurru wa la yanfa'. Itu makhluk. Adapun Tuhan, dialah, nama dia pun An-Nafi', kan? Ad-Dar. Ya, itu semua nama Ta'ala. Memberi manfaat dia, memberi mudarat pun dia pada hakikatnya. Allah. Atau mudarat, atau mati, atau hidup, semua dia kontrol, kan? Ya. Satu orang ni cukup kita sayang, tiba-tiba dia meninggal. Allah, kalau dia panjang umur dia, tak, tuan kata balik, dia balik. Ya, yang seorang lagi orang kata semua tak mati-mati dia ni, kan. Ya, tapi tuan tak kata dia mati, tak mati. Sebab mati, hidup, semua tu dalam kekuasaan dia. Ya, dia kata jalan. Tuan ni. Hidup, ya, mati atau hidup, maka atasnya seumpama sukar dan picik dan susah dan barang serupa dengan demikian semua dia. Dia telah memberi ingat akan dia dan mengembalikan dia kepada Tuhannya. Itu sekadar tu disuruh kita kenal. Mengenal diri tadi, mengenal awsaf, sifat kita. Apa sifat kita? Ad-da'fu, al-ajzu, al-faqir. Itu sifat kita yang ada dalam Quran. Kita ni fakir, kita ni da'if, lemah, atau penggulungan apa? Segala sifat kekurangan adalah milik kita. Adapun segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Itu maksud dia. Maka di sini ada dua lapis. Lapisan syariat peringkat usuluddin, dia suruh kita mengenal i'tikad. Ya. Kita i'tikad Allah Ta'ala tu Maha Kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau peringkat sufia, dia naik satu tingkat lagi. Bukan sekadar pegang dan i'tikad menjadi akidah, tapi dia suruh pandang. Dia pandang, syuhud, musyahadah. Pandang benda tu lain. Kita tahu Tuhan melihat, kan? Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala sami' mendengar, basir dia melihat. Persoalan dia, satu hari 24 jam, kita terasa tak yang Tuhan lihat kita? Itu masalah. Terasa tak? Manusia takkan buat maksiat selagi dia merasakan dia sedang ditilik pandang oleh Allah. Dalil dalam hadis Nabi kata, la yazni zani wa huwa mu'min. Orang tu takkan berzina selagi iman dia mengawal dia. Tapi kalau iman dah lemah, dia tak ingat Tuhan, mula dia buat maksiat. Bermaknanya, ketiadaan ingat Allah Ta'ala itu punca manusia terjatuh dalam maksiat.
Jadi bila banyak buat maksiat macam, menandakan dia tak terasa yang ia dipandang oleh Allah. Tapi kalau kita tanya dia, Allah Ta'ala bersifat apa? Tuhan melihat. Itu beza dia. Kenal dengan rasa dia lain. Ya. Orang dah pergi Mekah kan, dah tawaf Kaabah, dada dia belaga dah dengan dinding Kaabah. Bila orang sebut Kaabah terasa gitu kan. Dengan yang belum pergi, dia nampak Kaabah kat dinding gitu. Tapi samalah gambar tu dengan sana sama, tapi rasa tak sama. Rasa tak sama. Orang dah makan apa? Durian, musangkin, sebiji 100. Buah apa dia panggil? Buah angkat letak. Angkat nak beli, betul letak balik tak jadi, mahal. Angkat letak. Dia dah makan dengan orang baru makan. Sama? Tak sama kan? Seorang dia tulis tesis buah durian, 1000 muka surat. Kat mana dia kenal? Dalam library je. Kebun tu pun tak pernah masuk. Dengan orang duduk dalam kebun, sama tak? Kenal dia? Sama. Ya. Orang tu cerita buah durian gini. Dia dah pegang. Cerita durian tajam dia dah rasa. Mengenal dengan rasa, dengan mengenal dengan tahu lain. Ilmu yakin mengetahui bil ilmi. Adapun ainul yakin, hakul yakin, kamal yakin mengenal bizauq, dengan rasa. Ya, itu beza dia. Dia berjalan dia terasa. Itu dalam hadis kata afdalul iman anta ta'lamallaha haitsuma kunta. Iman paling afdal kamu terasa Allah Taala di mana saja kamu berada. Ya. Berjalan, duduk, bangun, qiyaman, qu'udan wa ala junubihim, darat, laut, pejabat, rumah, sentiasa. Ya, sebab zikir jangan putus. Tarik nafas, Allah. Hembus nafas pun Allah. Jalan dalam Allah. Sentiasa jalan. Ya, dipadam, hidupkan balik. Dipadam, hidupkan balik, mentul. Biar dia menyala lagi terang. Kita buat kenderaan malam, kalau lampu terang sedap tak berjalan kan? Sedaplah. Ya. Ni bawa motor Honda Kapcai, tergantuk tercabut mentul. Habis lubang ni langgar, tiang elektrik sondol. Itu dia. Cahaya penting. Nur. Sebab tu zikir melahirkan nur. Lagi banyak zikir, lagi terang. Ya, sebab dalam Quran suruh zikir dengan banyak. Bukan sekadar zikir, zikran kasira. Zikir yang banyak, dia tak nak zikir kan. Sebab kata asa lama-lama ditajam. Hadid basaral iman, tajamkan pandangan iman tu, nur iman tu. Ya. Nasai kamu dapat atas tu tajinu fi kulli syai'in. Ya. Di mana saja kamu, maknanya di mana saja kita pandang akan ternampak kebesaran, keagungan Tuhan bila mata iman kita tak. Kemudian wal faqatu zatiyatu la tadfa'uha al awarid, situ. Betul. Dan pijik dan susah dan barang yang serupa demikian itulah, iaitu apa? Memberi ingat akan dia dan mengembalikan dia kepada Tuhannya. Jadi kita kembalikan balik apa? Segala sifat kesempurnaan bagi dia. Mana kita pakai apa? Pakai uniform kita. Jangan pakai uniform lain. Uniform kita apa? Fakir, dhaif dan seumpamanya. Dan ketahuilah dirinya itu dan barang yang terbunyi atas daripada wujud dikenakinya dengan yang sejati. Kita nak wujud yang hakiki. Wujud apa? Huwallahu ta'ala faqat. Ya, lain semua terikat dengan dia majas saja. Pinjam nama je lah. Air pipe. Kan? Air pipe. Betul ke air pipe? Pipe batang besi. Kita pergi ke highway, ambil batang besi, kita perah. Ada air kan? Ada besi nak perah. Sakit tangan dia tu. Kalau batang tebu kita perah, keluar air. Ya, air takungan. Cuma dia lalu je kat batang pipe, dapatlah nama batang pipe. Apa nama dia? Air pipe. Kan? Padahal bukan air pipe, hakikat dia. Begitulah kita. Nama sandar dia kat kita. Ya, ada perbuat. Sebab apa sandar? Sebab Allah Ta'ala letakkan kita ada usaha dan ikhtiar. Siapa gerak usaha ikhtiar? Dia juga. Apa hikmat Tuhan letakkan kita di usaha ikhtiar? Untuk meletakkan pahala ataupun dosa. Nampak zahir dia buat baik, dapat pahala. Dan begitulah sebaliknya. Itu hikmat dia. Pada hakikat semuanya kullum min indillah, semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Syariat dia kena kemas, hakikat dia kena mantap. Bahawa perjalanan dia menuju makrifat sebenar tu insya-Allah terbuka cepat. Ya. Dia punya apa? Enjin dia pun kan zikrullah. Zikir selawat banyak, zikir selawat insya-Allah. Yang dia terbuka ni. Sekarang satu lagi dia kata al-faqatu zatiyatu la tadfa'u al-awarid. Bermula kehendak yang sejati, faqah tu, sifat berhajat, tidak menolak akan dia oleh arid. Ya,
tetapi menambah akan dia dan menetapkan di dalam dirinya. Sifat apa tuan? Faqah, berhajat, berkendak, sifat kita yang zati, sifat diri kita ni kan. La tadfa'u, tak boleh tolak oleh awarid. Kita fakir, tiba-tiba dia ni Allah Ta'ala bagi rezeki banyak jadi jutawan. Adakah dengan sebab dia jutawan tu menolak fakir dia? Tetap dia fakir juga. Maksudnya. Ya. Dia bercakap Arab tuan-tuan, sebiji macam Arab, tapi dia orang Melayu. Dia tak berubah jadi Arab. Dia Melayu. Ya, dia cakap orang putih, Mak Salih pun terpanjat. Tengok kulit lain cakap macam aku. Dia tak mengubah, dia tetap Melayu. Ya. Zati Melayu. Yang Arid datang tadi dia pandai bertutur bahasa ni bahasa ni. Dia tidak mengubahkan. Tak ada dia cakap Arab terus berubah kulit jadi orang Arab. Kita edit. Itulah manusia. Hakikat kita makhluk fakir, lemah, dia tidak menolakkan walaupun datang kekayaan dan sebagainya pada diri. Itu semua benda arid, benda datang saja. Hakikat diri dia sama. Ya, khuliqal insanu dhaifah. Dijadikan semua insan dalam keadaan kedhaifan. Maka pakai balik pakaian kita tadi itu. Baru kita dapat kesayangan Allah Taala. Ya. Pakai sifat kita. Sifat kita anak, pakai sifat anak. Baru disayang oleh ibu bapa. Apa sifat anak? Di antara apa? Kalau ada masalah dia nak buat, dia kena rojok ibu bapa kan. Dia nak buat satu apa? Projek. Dia kena tanya bapa dia, mak dia bincang. Apa pandangan bapa, pandangan mak. Sebab dia anak, sesuai dia rojok pada ibu bapa minta pandangan. Ni tak ada mentang-mentang dia hebat, konon dia pandai minta rojok. Dia pun buat dia sangkut. Bapa kata padan mungkin kau. Kau ingat kau pandai now, gitu kan? Dia kena soak. Itu kita dengan anak dengan bapa bau. Ini bukan anak bapa, antara khalik dengan makhluk. Lagi dahsyat semua dia punya. Sebab kita kena sentiasa mengadu kepada dia. Apa saja adu dekat dia. Itu sebab maknanya cara untuk sampai kena dampingkan diri dengan banyak izharkan fakir. Tahaqquk bi fakrika barulah yamudduka bi ginaik. Tahaqquk bi zullika yamudduka bi inzi. Tahqiqkan memandang fakir kamu, baru kamu dapat bantuan daripada yang maha kaya. Macam zakat tadi kan, zakat nak bagi kena tahqiqkan dia fakir. Ni minta sedekah, gumawan datang, tuan dia tengok pakai topi bareta, spek mata ribbon, bawa beg James Bond, pakai tie, minta sedekah, kata iya, tidak kan. Orang tengok kau itu betul. Kasut pula berkilat. Isap rokok udang garam. Isap paip macam toki. Dia datang buat apa ni? Minta sedekah tuan. Kita terpanjat. Sebab apa? Dia tak pakai sifat dia. Kalau dia pakai sifat fakir dia jalan buat tongkat tu. Yo ayang selipal pun tak pakai, baju pun koyak buruk aja. Orang tak payah tanya. Lagi jauh dah nampak, orang dah faham. Dia dah izharkan fakir dia. Kita pun masuk bilik kan carilah apa-apa nak bagi sedekah kan? Ikut ikhlas kita. Tak cakap. Tapi kalau dia pula tanya, datang keadaan fakir dah zahirkan, orang rumah tanya, "Tuan, awak nak apa?" Nanti dia pun tanya, "Awak ni gila ke?" Aku dah zahirkan fakir ni, kan tak kenal lagi kau minta sedekah fakir, jalan poyong hayang, sipal pun tak ada. Tiba kita tanya nak apa lagi? Tu orang tak sihat. Ya, dia bila diizharkan fakir dia, ya kita tahu. Itulah kita kata Allah, bila kita izharkan fakir, batin hati kita rasa fakir dengan dia, maka tunggu madad akan sampai. Futuhat, fuyudat, anwar tu akan cepatkan dalam rohani dia. Ya, syarat dia fakirkan diri dia. Ya, ada macam mana persoalan, macam mana nak nampak fakir? Kita takkan rasa fakir kalau kita tak bertawajuh kepada sifat Tuhan Al-Ghani. Takkan dapat. Bila tawajuh hati kita berhadap kepada sifat kekayaan Tuhan, baru nampak kita ni fakir. Kita tawajuhkan hati kita pada kudratillah, baru kita akan nampak kita ni al-ajzu, yang lemah, ajiz. Ya, sebab kita dengan Tuhan berlawan kan. Kesimpulan cara ringkas, kita tawajuhkan hati kita kepada kamalullah, kesempurnaan Tuhan. Barulah Tuhan akan cempakkan rasa kita ni makna bersifat dengan nuksan atau naqais kurang. Kita rasa hina betul kita pakai sifat tu, Tuhan akan cempakkan. Ya, berbagai-bagai kurniaan ruhani untuk jalan dia pergi kepada makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda nak nampak kebesaran duduk dalam mana tuan-tuan? Zikir, tarik. Kena tarik zikir. Tarik jangan gesek. Gesek RM. Ada jadi. Ni gesek tu duit. Ni tarik zikir. Ya, dia tarik insya-Allah dalam tu akan apa? Terang, lagi senang, lagi sedap, lagi lazat,
dia dengan Allah Ta'ala. Ambil berlazat dengan Allah. Kalau sepanjang umur kita sampai mati tak dapat lazat dengan Tuhan, oh cukup malang orang tu. Habis malang, lebih teruk lagi, lebay malang lagi. Ya, kalau sepanjang hidup dia tak dapat al-lazzah, kalau talazzus billah, sebab tu disuruh bi falyafrahun. Allah pesan Nabi Daud, hey Daud, beritahu kulli siddiqin bi falyafrahun. Ya, kamu kena seronok dengan aku. Ya, sampai kita jika terasa lazat seronok Tuhan, masya-Allah. Ya, tu baru tunggulah dia akan tuang ke berbagai-bagai pembukaan makrifat, mukasyafah dan sebagainya. Dan al-faqatu zatiyatu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad